Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah. Dah. On. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma hdina bil huda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa wa asar. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa ahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'azizan. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyadadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah yang semati dikasihi Tuan Pengusi, Tuan Imam, seluruh pimpinan Baitullah, para jemaah muslimin muslimat rahimakumullah, bakal menjejaki jannatullah insya-Allah. Alhamdulillah pada malam ini dengan nikmat kerana Allah izinkan saya sekali lagi untuk bertemu para jemaah di sini. Saya pun tadi dalam tak terfikir surau ni ke mana arahnya. Pernah datang ke tidak? Dah lama tak datang tu. Ikut buah hati tuan. Buah hati ni kadang-kadang adanya tak betul juga tuan. Saya pernah banyak kena waste yang kita guna tu. Kadang-kadang dia pusing sudah sampai lokasi. Tengok restoran. Pernah kena juga tuan. Yang tadi pula saya gunakan yang Tuan Haji bagi waste tu, pusing macam pusing saat highway sana highway sini. Tawakal tu ala Allah, mudah-mudahan janji saya dapat solat. Akhirnya last kali baru dia tunjuk dia punya surau, ke arah surau. Jadi alhamdulillah, dah lama benar saya tak bersama tuan-tuan di sini, lupa lah biasalah tak. Dia punya Tuan Mahathir pun sebut orang Melayu ni mudah lupa kan. Bukan orang Melayu saja tuan. Allah sebut dalam Quran peringatannya, innal insana khuliqa halwa. Kami ciptakan manusia itu bersifat keluh kesah dan lagi kikir. Keluh kesah apa tuan?
dalaman. Tuan-tuan ingat tak? Mungkin saya pernah cerita dulu. Tak tahulah tuan-tuan ingat tidak. Keluh kesah dalaman. Kita ada dua. Jangan lupa untuk kita berjuang. Dalaman itulah ar-ruh. Itu yang jadi keluh kesah tu. Luaran kikir itulah harta yang dikatakan dunia. Itulah jasad kita yang dicipta daripada turab tanah. Ingat tuan-tuan? Tak tahulah tuan-tuan ingat tak? Mungkin saya dah cerita dulu sikit sebanyak. Berkaitan dengan mengenal diri. Kalau sempat kita pun ingat balik. Yang jadi masalah banyak kita tak mengenal diri. Tuan. Tadi pun kalau saya tak kenal diri saya, mula naik angin ni tak. Tapi kita yakin, minta panduan Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Engkau pandulah, tunjukkanlah terbaik. Saya yang penting saya dapat solat maghrib. Ana kata tersilap, baru saya nak cari Tuan Haji yang bagi wes tadi. Yang penting tunaikan hak dulu. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati solat. Ibu perjuangan saya tuan-tuan solat. Tapi alhamdulillah tadi saya dah last tengok sahabat Tuan Haji tadi solat, saya pun jadikan dia imam lah. Dia dapat berjemaah. Tapi kualiti tak sama dengan tuan-tuan lah. Tapi sekurang-kurangnya nilai berjemaah tu dah saya berimamkan dengan sahabat kita tadi. Itu contoh. Kena cerdik. Jadi malam ni pun saya teringat pasal kita dalam situasi di kempen radio, TV dan environment sekarang ni, bendera Malaysia ada. Saya cuba nak peringat balik untuk reducekan. Sebagai ulama mengatakan sewajibnya orang beriman bertakwa mengingkati, menghayati hijratul Rasul. Ya, kalau logik akal tentulah tuan-tuan boleh fikir. Orang Melayu kata tak patutlah. Kau kalau merdeka semangat ya 31 Ogos. Tapi hijratul Rasul, sirah yang membawakan kamu untuk ke jannah. Takkan sekadar kamu selain tak ingat, mengingati, menjadi kewajipan kita ingat dan ikut. Mungkin yang lepas kita terlalai. Ni malam ni kita ringkas semak balik. Yang mana kita tak buat, inilah peluang untuk saya dan tuan-tuan. Try the best. Kenapa? Masih ada ruang, masih ada peluang. Tak kira umur 90, 80. Yang muda lagi untunglah. Mengambil peluang. Sebab itu kewajipan. Kita ada sebut kewajipan syahadah kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah pun berfirman, cinta Allah kalau kita mendalam mengajikan tasawuf menjadi wajib. Iyalah tuan-tuan, dia yang menciptakan kita. Takkan tuan-tuan tak berterima kasih? Takkan tuan-tuan tak taati? Dah mengaku syahadah, maka wajib nak ikut siapa lagi? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul membawa mesej perjuangan yang begitu, masya-Allah. Kita ambil sedikitlah masa yang terhad ni. Macam tadi saya dengar Ustaz Zul Ramli bersama dia punya usrah mencerita tentang bagaimana perjuangan dahulu tuan-tuan. Allah yang boleh menyebabkan kita hari ini tenang di Malaysia, dapat solat tak ada masalah tuan-tuan. Contoh bayangkan. Saya ingat ada kecil-kecil saya dulu, kalau saya Kedah tu nak pergi belah baling, kau jangan pergi, kuminih banyak. Tuan-tuan, sekarang nak masuk hutan baling pun tak ada masalah apa. Kenapa? Itulah perjuangan mereka-mereka yang berjuang dahulu. Allah tuan-tuan. Tuan-tuan, orang lama ni mungkin cuba ingat balik Allah. Takkankah kita tak ada terasa semangat? Thank you very much mereka yang berjuang bersusah payah. Kebetulan saya baru balik Terengganu. Ada seorang bekas tentera bersara. Dia tahu saya daripada PDRM. Dia kata, Ustaz, saya ni Ustaz dulu memang tentera, duduk dalam hutan, hai Ustaz. Dia cerita tentang pengalaman dia sikit sebanyak. Saya kata tahniah. Kalau anda bersifat tidak lain tidak bukan mencari mardatillah, buatlah apa pun bidang. Tentulah jasa anda banyak hakikatnya. Jaga tuan-tuan. Kita ni memang kita dah mengaji. Kita buat semua balik pada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang tengok nilai kita itu orang andai masing-masing. Tapi kita cuba bawa kepada matlamat kita untuk madratul akhirah. Nombor 2, itu baru ikut syariat-syariat yang seperti mana saya sendirilah, saya duk bagi semangat ada kawan-kawan. Ya, kita duk mengajar macam-macam diuji. Ya tak? Jauh tak nak pergi. Ya tak? Orang bagi sikit. Kalau di Terengganu tuan-tuan, saya tak boleh sebutlah mana, masjid bagi
Macam ni tuan-tuan. Faham kan? Tak pelik lah. Ujian tuan-tuan. Orang sana tak gairah nak ke sana, baik datang Kuala Lumpur, Selangor, tebal sikit. Tu contoh. Nak cerita tuan-tuan, ini bergantung dalaman. Orang tak tahu. Diri sendiri tahu. Saya pun saya nak cerita pada tuan, ada kaitan dengan Hijratul Rasul untuk perjuangan kita. Sampai ada ustaz tanya saya, "Anta pergi Kelang tu mengajar. Berapa dia bagi?" Kalau baca tu tuan-tuan. Saya ada mengajar beberapa tempat di masjid di belah Kelang tu, yang tetap sangat ada 3. Surau pun ada, saya duk pergi dia kadang-kadang dia panggil. Ada surau tu adat katalah, kalau saya cerita tuan-tuan pun macam, ya ke ustaz, mana bagi minyak tu mana cukup, nak bayar tol lagi, minyak lagi tak? Saja nak cerita ni tuan, ni hakikat kalbun hati kita, di mana ilmu kita menghayati mazratul akhirah. Kalau fikir dunia, ya tuan-tuan. Ini antara sikit kaitan dengan tuan-tuan dan saya tak dapat lari hakikat kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Akan diuji. Tuan-tuan. Sama juga kadang-kadang tuan-tuan, ustaz tak datang, lambat datang. Baik aku balik ya, betul tak? Kawan dalam tu jangan lupa. Dia tetap kacau. Maka kita ikut apa? Tadi macam Ustaz Zul Ramli sebut, bertuhankan nafsu. Tapi kalau kita yakin dengan hakikat, aku duduk dalam menunggu majlis ilmu. Tunggulah setakat ada mana. Kalau dah sah ustaz tak datang, aku baliklah sekejap berehat. Contohlah. Sepanjang niat kita nak duduk majlis ilmu, menunggu ustaz tuan-tuan, apakah kosong? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Detik berlalu, detik, malaikat hafazah mencatat. Tuan-tuan duduk di rumah Allah. Niat pula niat iktikaf. Ini buat jemaah kan. Saya duk bagi semangat. Kalau surau sekalipun, sebahagian ulama mengharuskan niat iktikaf kerana dia Baitullah, rumah Allah. Masih saya jumpa, saya dah pergi beberapa negeri, kan dia tulis nawaitu iktikaf pada surau. Ulama dulu masih memandu lagi tuan. Jadi kita sebagai yang aklun berfikir secara profesional, Allah bukan susah niat ya tuan ya. Kalau tak lulus pun tak ada masalah. Tapi kalau lulus, tu sikit kaitan tuan-tuan dengan kaitkan dengan perjuangan. Itu namanya perjuangan untuk kita mujahadatun nafs, lawan hawa nafsu. Itu kerja nafsu, kemudian dimasuk oleh syaitan, jangan lupa. Macam tadilah Ustaz Zul sebut, syaitan ni pasal tak nampak, tapi kita boleh nilai bagi orang yang berfikir. Tadi saya sebut contoh, kita duduk nak tunggu mengaji kerana Allah kan. Sabarlah, ustaz tak datang. Andai ustaz tak datang kali tu, Allah tahu niat kamu tadi. Malaikat tahu niat nama tu kamu. Nampak tuan? Apa lagi duduk dalam Raudatul Jannah. Kita harap malam ni mudah-mudahan Allah cantikkan amal kita sebagai ganjarannya sebaik-baik mungkin untuk menuju ke jannah insya-Allah. Jadi apa pun saya sebut tadi tentang nilai yang saya nak bawa sikit, saya kebetulan Ogos ni saya tak boleh lupa lah. Kebetulan bertindih tiga peringatan untuk saya. Pertama tentulah 31 Ogos. Saya pun bertugas dengan PDRM dulu. Dulu Tuan Haji semangatlah kat dataran Merdeka tak? Panas dia semuanya berbaris sebagainya tuan. Besok tu tanya bandaraya punya pegawai budak-budak, kau semalam kau rajin cuci sampah kau dapat apa? Tuan, banyak kondom kami jumpa. Faham tak? Sekarang saya tak tahulah. Saya tak tahu dah tinggal dah lama. Tahu tu kondom. Tak tahu kondom. Orang muda tu. Nak saya buat maksiat lah tu. Merdeka kan tu Haji, merdeka. Allah. Kita harap tak ada lagi lah, saya pun dah lama tinggal. Jadi tuan-tuan, tadi apa? 31 Ogos, mana mungkin kita lupa. Apa lagi di Kompang. Dengan peringatan, dengan bendera. Saya berbalik Terengganu tu, semangat tuan. Masing-masing buah bendera kat motor lah, kat kereta lah. Dah mulalah mereka berpakat-pakat bergerak dalam grup. Tak salah ya tak? Sebagai menghayati
Bukan kita buat maksiat. Memang kalau ulama mengingatkan harus mengenang jasa mereka yang berkorban untuk kita yang terdahulu. Ada yang meninggal, ada yang macam-macam lah tuan. Takkan kita terkata kita Allah syukur. Tujuan kita orang beriman bila kita ingat tu baru datang semangat. Teruskan perjuangan kita ibadah. Peluang kita tak macam orang dulu. Dulu susah. Tuan-tuan. Kita peluang tak nak aja. Kemudian saya sebut tadi 31 mereka. Kemudian Hijratul Rasul. Ini yang saya nak masuk peringatan secara umum. Kata ulama menjadi kewajipan pada orang beriman bertakwa. Mana mungkin tak ingat sirah Rasul. Yang membawa kepada perjuangan para sahabat. Bila sebut hijrah bukan Rasul saja, para sahabat sanggup tinggal bini, tinggal harta, tinggal segalanya. Tuan-tuan. Tuan-tuan boleh gambarkan. Kenapa syahadah semangat dia disekat oleh kaum Quraisy bagi warning. Kami tak akan benarkan, kami akan bunuh kau kalau kau pergi ke Madinah. Syarat kau tinggalkan selai sepinggang, kata orang Melayu. Allah. Salah seorang apa? Tuan-tuan pun sedia maklum, orang jutawan yang hebat di Mekah ketika itu, Abdurrahman bin Auf. Tuan-tuan boleh gambarkan. Ini sikit saya ambil kan untuk semangat saya juga. Baru kita datang semangat, Allahu Akbar. Kenapa kita tak semangat datang rumah Allah? Kenapa tak datang solat semangat begitu? Peluang kita nak bandingkan mereka bersembunyi-sembunyi dan sebagainya. Okey. Hijratul Rasul. Dan yang ketiga kebetulan 25 bulan 8 tarikh lahir tu Haji. Jadi dia bertindih dekat kan dengan 31 Ogos. 25 bulan 8. Tahun rahsia lah tak? Tua mereka setahun. 66. Nak rahsia apa tak? 66. Allahu Akbar. Saya baru ni dah ingat dah meninggal tuan. Tuan Haji tanya tadi pakai tungkat. Saya pakai kerusi tu. Kasi dah duk pakai tungkat. Saya diuji oleh Allah sikit. Ini pun untuk pelajaran tuan-tuan juga. Uji tetap diuji. Saya sampai tahap jadi baby 60-an. Tuan-tuan bayangkan. Sejarah hidup saya tak pernah sakit. Orang utara kata sakit gila-gila. Sakit sangat-sangat. Dia serang dua lutut saya. Dia serang dua tangan. Sakit mula-mula kebas. Sakit saya tak tahu nak cerita tuan. Tak berfungsi. Kalau saya nak gambarkan macam kereta, pencet tayar belakang, tiba-tiba tayar depan dua-dua pencet. Tuan-tuan bayangkan. Malu tak ada lagi dah dengan bini dengan anak, faham lah. Tapi lepas itu saya ingat satu malam tu saya menjerit, Allahu Akbar. Habis bangun. Tak tahan, kita tak boleh tidur. Dia orang tidur sedap-sedap. Sakit lagi Tuan Haji. Mulut tak sakit. Lutut yang sakit. Lepas itu tuan-tuan, saja nak buat sikit pelajaran. Saya terasa saya bersalah. Yalah kita dah mengaji sikit sebanyak. Duk bagi tazkirah lagi. Qul ya yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Banyak ayat-ayat yang Allah sebut. Sesungguhnya apapun yang datang kepada kamu, musibah, sakit apapun, semuanya daripada Allah. Bila saya terhati Allah, tersentuh hati. Ya Allah, masa itulah apa lagi? Dah tidur tak boleh Tuan Haji. Merintih pada Allah. Sekadar saya mampu saya buatlah solat sebagainya. Yang ingatlah. Saja nak bagi sikit pada tuan. Selepas itu malam berikutnya saya dah mula terasa bersalah dengan Allah. Maka salah satu saya dibimbing peringatan. Banyaklah tapi saya tak dapatlah huraian panjang. Cuma saya bagi satu saja. Ada rezeki lain kali kita sambung. Benda mudah je. Tuan-tuan pun tahu. Saya pun tahu tapi tak ambil berat, kata orang Melayu. Pertama, seolah datang nur memberi peringatan pada saya. Setiap solat jangan abaikan Fatihah. Jangan tak sampai di hati. Maksudnya baca Fatihah jangan tak terasa di hati. Boleh faham tuan? Fatihah. Ya, dan kita pun sedia maklum Fatihah wajib kan? Sebab saya kebetulan saya baru datang Terengganu pun ada masjid. Yang mana saya sempat tegur, saya tegurlah. Tak sempat nak bagaimana kan? Dia laju. Di sini pun ada. Semua saya tak sebutlah
Mana masjid? Yang mana dah sempat dia naik-naik dah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Dia berderah laju. Logik akal kita kalau begitu laju, mampu tak kita nak talaqi, nak terasa dengan hati? Tu logik akalnya. Sebab tu ulama kata laju pun biar ada kaedahnya. Pertama, jangan tak ikut sunnah Rasul. Apa dia tuan? 7 saktah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti tak? Dan seterusnya. Itu sunnah Rasul. Nak laju pun biar sampai di hati. Saya tak nafi, kata Imam Ghazali, ada orang yang dia membaca Al-Quran dengan laju, tapi dia boleh tadabbur rasa di hati. Itu specialnya. Kita tak nafikan. Tapi kalau dah sampai macam saya kata tadi, terlalu laju, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, dia berderah dah lah laju, dia pegang satu nafas pula. Boleh tuan? Ni kalau kod lah ada di kalangan jemaah yang depan saya ni ada tu, cara peribadi, cuba adjust baliklah biar sampai ke hati. Maksudnya kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Pertama sebab tu kita kena tahu makna. Dulu saya teringat ulama kata wajib belajar bahasa Arab. Kita masa tu pun tak boleh nak faham. Mampuslah ustaz. Kalau dah 60, 70 boleh nak belajar bahasa Arab, pening kan? Maksudnya kan Fatihah bahasa Arab. Kalau langsung tak tahu makna, macam mana nak sampai ke hati rasa untuk kita tadabbur dengan talaqi, mahiyati dan sebagainya tuan. Boleh tuan? Sama-sama ke? Betulkan kalau ada selama ni kita tak ambil berat, duk baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, tapi tak sentuh hati, tak langsung. Itu level masing-masing lah. Kalau tinggi makam tuan-tuan menghayati dengan Al-Quran, faham makna, nilai tafsirnya tuan-tuan tinggi, lagi hebatlah. Tapi paling tidak rasalah, takkan tak terasa alhamdulillahirabbil. Baca, sebab tu kita mazhab kita wajib dengar dengan telinga. Tujuan dia nak masuk ke hati. Tapi kita masuk kanan keluar kiri. Itu bahasa Melayu tak? Ni saya tak nafilah, zaman saya bujang-bujang dulu saya tak nafilah, ya tak? Tapi sebelum ni bukanlah tak buat, tapi kadang-kadang kita tak ambil berat. Tak ambil berat. Jadi tuan-tuan, khasnya ketika kita solat sunat, tahajud, kalau kita berimam, pandai-pandailah adjust. Kalau imam tu cepat kan, kita cubalah. Sebab tu minta maaf sekali lagi saya peringatkan, kata imam bagi ruang, kata ulama, ikut sunnatul Rasul. Selepas kita dia baca Fatihah, dia baca Fatihah kan, makmum akan baca Fatihah, betul tak? Tapi kalau dia baca Fatihah, dia terus sambung dengan ayat amin sa'asrifu an ayati alladzina yang kita alhamdulillah imam malik yaumiddin ya kana udu ayat nun nak kejar imam. Contoh, boleh tuan? Saya tak tahulah imam di sini, kalau boleh bagilah, kata ulama walaupun sedikit 1/3 pun tak apalah. Bagi ruang. Itu tujuan. Nak huruf panjang ada kaitan tuan-tuan, sebab benda ni benda yang kita dah mengaji. Asas solat ni bukan cerita mamang. Saya pun nak sentuh sikit tapi tak dapatlah menghuruf panjang, tapi tuan-tuan pun mudah mengaji. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati solat. Ibu perjuangan kita, jangan lupa solat penentu nilai. Hebat kita macam mana pun, infak kita berjuta, satu bukit emas sekalipun, buat baik kebajikan kita memang hebat terkenal sekalipun, kalau solat kita fail, nauzubillah min zalik. Faham tuan? Ini benar mudah. Sebab tu bila saya tengok dalam sirah, subhanallah, maha suci Allah yang maha adil. Pada solat ni berhak semua tuan. Budak kecil pun boleh solat, ya tak? Cuma nak dalam yang berbeza kan, ya tak? Hakikatnya dia boleh ikut, walaupun dia umur dalam 10 tahun. Tetapi kita ni umur dah berapa? 40, 50, takkan tak boleh hayati dengan rohaniah dan jasmaniah. Boleh tuan? Itu peringatan secara umum kaitan dengan saya sakit tadi. Menjerit tadi, tu saya nak kongsi secara umum. Memang ramai yang orang lama-lama datang. Terima kasihlah Ustaz. Mana dia, saya terasa lah menunjukkan kita ni kadang terlalai, betul tak? Kita baca saja. Tapi
tak menghayati. Lepas tu lagi tinggi makam tuan-tuan menghayati. Alhamdulillah, puji bagi Allah. Allah silap-silap boleh menitih air mata. Maliki yaumiddin, menggerunkan kita kalbun kita. Allah, kita nak balik ke sana, nak pergi mana? Ni bahasa Melayu dah. Semua nak ke sana. Cuba bayangkan. Tu sikit saya kaitkan dengan pengalaman sakit saya, tuan-tuan. Lepas tu bila saya dapat merayu kepada Allah, Allah bagi saya rosah untuk turun katil pergi bilik air Allah. Sampai sekarang saya duk ingat lagi. Bila pergi bilik air, thank you very much ya Allah. Terima kasih kepada Allah. Faham kan? Tuan-tuan ada rasa macam tu? Setelah susah dulu, senang kemudian. Yalah, tak pernah masuk bilik air, semua di atas, urus atas katil, mulut tak sakit, menjerit anak, menjerit bini sampai menyampah. Lebih kurang dekat 3 minggu sangat, Tuan Haji. Ini nak cerita pengalaman untuk kita ambil intibar. Nikmat kalau tuan-tuan tak sakit, yang macam saya kata tadi. Buat yang terbaik. Khasnya kita bincang, jadikan solat penolong hidup kita. Kita buat kerana Allah, bukan kerana orang. Kerana ini yang kita nak berjuang, dan disitulah dan kita harap bimbingan Allah yang Allah janji, inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ni janji Allah jelas, cuma kita kadang-kadang tak ambil perhatian. Lihat tuan, tu antara sedikit perkongsian saya tentang kaitan dengan sakit saya tadi. Tuan-tuan sekalian, balik pada pangkat tadi, saya cuba bawa tadi saya baca surah Al-Fat, surah kemenangan. Inna fatahna laka fataham mubina. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memberikan kemenangan pada kamu, kemenangan yang nyata. Allah. Tuan-tuan bayangkan. Surah ni diturun setelah Rasulullah berjuang di Mekah dan berhijrah di Madinah lebih kurang 8 tahun. 8 tahun, tuan-tuan. Baru turun kemenangan yang hakiki. Yang Allah sebut dalam surah Al-Fat. Dan tuan-tuan pun, kalau yang tuan-tuan tak ambil perhatian, ambillah peluang. Disebut dalam sirah Rasulullah, antara ayat-ayat yang tak pernah ditinggal surah Al-Fat. Ialah surah kemenangan, tuan-tuan, menjadi keindahan. Dan merupakan satu agenda. Kalau saya dengan arwah bapa saya dulu kecil-kecil, orang datang jumpa dia, salah satu inilah dia buat jadikan asyifa. Dia baca doa pada air. Dia baca bagi orang yang sakit kena cucuk dia tulang, makan tulang kan. Dia gepar nasi, dia baca, dia bagi makan. Dia bagi telan. Jadi orang tu membalik. Elok pula tu. Saya dah besar sikit, dah umur 20, nak cuba buat, Tuan Haji. Gepar nasi, baca surah Al-Fat, tak jadi. Sebab dia ada kaitan dengan, pertama, keyakinan. Keduanya, menghayati dengan hakikat. Inilah yang kita duk mengaji, tuan. Kita tahu, tapi kadang-kadang kita tak ambil berat, tak bersungguh. Bersungguh inilah yang Rasulullah kata, sifat amal itqan, bersungguh akan membawa kepada keyakinan. Maksudnya bila datang keyakinan, baru makbul doa. Sebab tu minta maaf, tuan. Kadang-kadang kita doa bukan panjang lebar, tapi solat tak bersungguh. Saya tak tuduh, tuan-tuan. Ini pelajaran saya nak kongsi, tuan, untuk kita baiki kalau kita ada pada kita. Ada satu bulan Kanu saya pergi majlis tazkirah kuliah tu. Imam tu dia baca laju, dia punya cepat pula tu. Ayat panjang pula. Lepas tu doa panjang. Saja nak kongsi, tuan-tuan. Tak salah, cantik lah kan. Tapi tadi mana aula tuan-tuan mengaji, menjaga kualiti hakikat yang wajib Fatihah, tadabbur dengan pergerakan solat kita tu. Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar, cepat tapi panjang pula doa. Boleh pula. Kenapa? Tuan-tuan, sama-sama kita fikir ni untuk apa? Kalau kita ada sikap gitu, ambillah sirah Nabuwah, sirah Rasul SAW, bagaimana Rasulullah solat, yang membawa kepada antara yang Siti Aisyah menyebut bila ditanya bagaimana sifat Rasulullah, pergerakan dia dalam solat. Rasulullah kata seluruh pergerakan dia hampir sama dalam pergerakan solat yang dihayati oleh Rasul. Maksudnya, tuan-tuan bayangkan daripada i'tidal,
rukuk, sujud hampir sama. Lama, itulah nama dia Rasul SAW. Kita mungkin tak mampu nak ikut standard lama tadi. Tapi janganlah kita sampai tahap habis Ustaz, saya pun hampir sama, rukuk, sujud hampir sama cepatnya. Jangan terlalu cepat yang kadang-kadang tak logik akal kita. Macam saya kata tadi, rukuk paling tidak kita baca 3 kali. Betul tak? Paling tidak bacalah subhana rabbil azim ya bihamdi Allah sekali pun tak apa, tapi jangan kalang kabut. Itu antara itu biasanya budak-budak lah kan. Budak-budak tak apalah. Budak-budak kita yang dah mengaji, dah kita dah berumur ni, kita nak talaqi sambil subhana rabbil azim ya bihamdi, terasa sentuhan di hati macam saya kata tadi Fatihah. Okey, balik tadi surah Al-Fat yang surah kemenangan yang membawa kepada perjuangan Rasul setelah berada di Mekah dan di Madinah 8 tahun. Itu pun sirah ni saya sebut secara umum tuan-tuan. Nak turun surah ni ada asbab Allah jadikan sebagai apa? Sebagai panduan untuk kita juga. Ketika itu nak sampai pada turun ayat ni berlaku sikit percaturan, kali itu percaturan. Ketika Rasul SAW pergi ke Mekah untuk apa? Nak buat umrah. Tanpa niat apa-apa peperangan, tiba-tiba jadi satu dia punya sekatan daripada kaum Quraisy. Ringkas syaitan tuan, itulah tuan-tuan sedia maklum berlaku apa? Perjanjian Hudaibiyah antara kaum Quraisy dengan Rasul dan para jemaah. Ringkasnya tuan-tuan, para sahabat saya tanya termasuk Saidina Umar macam mengamuklah, tak puas hati. Sebab apa? Kalau kita pun mungkin sama. Pasal dia berat sebelah. Antaranya kalau berlaku perbunuhan, berlaku apa masalah, mereka menangkap orang pihak orang muslimin, maka mereka akan tahan. Tapi kalau belah Rasul belah Madinah, kalau berlaku apa-apa hal, tangkap ke apa urusan, hendaklah lepas balik ke Mekah. Logik akal pun memang kita tak setuju tak adil. Banyak lagi lah. Cuma saya nak pangat secara umum. Lepas itu dengan rasa tak puas hati tadi, berapa sahabat tadi, termasuk Saidina Umar tadi, maka akhirnya Rasulullah pun buat keputusan untuk kembali ke Madinah. Dalam perjalanan kembali inilah, selepas perjanjian Hudaibiyah tadi, maka turun ni ayat ni. Baru nak semangat balik. Tengok tadi tuan. Saja Allah nak uji tuan. Sifat apa? Rasulullah cerdik, tapi cerdik dipandu. Sebab tu kita kadang-kadang kena taat juga dengan bos tak? Kadang-kadang kita tak setuju. Contoh tak? Kalau kita bos tu, kita tahu tak bercanggah syariat. Cuma teknik betul tak? Ni macam-macam sekarang ni berlaku. Saya di wilayah ada kes bergaduh AJK, pengurusi. Sampai last kali pengurusi tu panggil Timbalan Jawi. Kemudian panggil polis. Dia ni pun cerdik kan tuan. Sebab dia ni bekas pegawai Petronas Pesara. Kat salah saya engineer gitulah. Dia panggil, dia cerita saya tak boleh tahan Ustaz. Tekanan jiwa saya. Saya nak pergi mana pun, otak saya duk ingat masalah ni. Dia buat fitnah besar, kata saya makan duit, kata saya salah gunakan. Sampai anak saya pun pergi keluar sampai kedai pun dengar orang duk hentam ayah dia. Akhirnya dia panggil tadilah pegawai Jawi kan. Wilayah. Saya tak boleh sebutlah masjid mana. Kemudian dia panggil polis. Tu dia cerdik. Saya kata kalau Tuan Haji tak panggil polis hari itu, jadi perang besar. Itu pun dah orang yang dia cakap tadi, dia datang berjemaah macam tuan-tuan sini lah contoh. Dia datang, tiap-tiap ada program pun dia datang. Dia nak bertumbuk lah. Polis pun datang, dapat selesai. Kemudian saya beberapa hari lepas, saya pergi kuliah semula. Saya dapat maklumat, alhamdulillah Ustaz, orang yang berkenaan tu yang duk selama ni duk hentam pengurusi tu dah minta maaf, dah alhamdulillah Ustaz, dah normal baliklah, alhamdulillah. Kita hendak macam tu lah tuan, jangan simpan di dalam hati. Kalau kita berjemaah ni mesti ada tak puas hati dengan EJK, tak puas hati dengan imam dan sebagainya, tapi jangan simpan di hati. Kalau perlu kita tegurlah bil hikmah.
Kalau habis sangat, cubalah lepaskan sifat, reducekan perasaan. Kenapa? Sifat kita datang ke rumah Allah, pertama Allah tilik dengan kalbun hati kita. Sebelum tu ditanya, minta maaf tak apalah, ini ada kaitan dengan ilmu tuan-tuan. Ditanya, saya pergi kuliah bila? Sebelum tu ada orang tu tanya. Rupanya orang tu lah, orang berkenaan tu. Dia bertingkat, masjid tu, tingkat atas, bawah tu. Dia solat bawah, dia tak naik atas. Saya nak cepat, saya dudukkan tungkat ni. Ustaz, saya nak tanya Ustaz, apa hukum Ustaz kalau imam tu tak elok, kita nak imamkan dia Ustaz? Saya pun tak tahu hujung pangkal. Saya kata saya nak cepat ni, minta maaf. Yang saya belajar, kalau imam kita nak berimam, wajib kita kena cleankan hati kita, wajib bersangka baik dengan imam. Kalau kita ada tak puas hati macam mana pun, cubalah reducekan. Tapi kalau kita tahu menyebabkan imam tu batal solat, maka bagi kita mufarakah wajib. Tetapi itu pun kata ulama tak boleh kempen pada jemaah tu, kata semua belah tuan-tuan, jangan ikut imam tu. Rupanya orang tu lah yang tadi duk entam tadi. Saya tak tahu itu. Nak saya tuan-tuan, dia punya apa, sifat makruh tu kalau kita tak suka, ya. Kalau kita cuba elakkan. Kalau betul-betul kita tak boleh lah, pergi cari imam lain lah. Boleh tuan? Sebab ini dah berlaku ni tuan, ni bukan. Tapi alhamdulillah, saya pergi beberapa hari lepas tu, dia kata dah orang berkenaan dah minta maaf pada ni, dan kira selesai dah Ustaz. Kami pun syukurlah. Tuan-tuan sekalian, masa begitu laju. Masuk insya-Allah. Azan kita sambung sikit lah, boleh lepas ni 2-3 minit boleh cepat. Ayat tak ada. Allahu Akbar. Yeah.
Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma rabb hadhihi da'wah. Ati sayyidina wa ba'athna innaka la tughfir. Alhamdulillah, sikit kita tadi saya ada janji nak kita ambillah secara ringkas untuk kita tadabbur mengingatkan sirah Hijratul Rasul ni kerana dia ada kaitan dengan hakikat akidah dan amal kita. Kalau kita dah buat, alhamdulillah, tahniah. Tapi kalau tak buat, sama-sama tingkatkan. Termasuk saya, tuan-tuan, peluang untuk kita membaiki. Kita janji untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai model dan menjadikan kewajipan sebagai seorang beriman dan bertakwa pada Allah dan Rasul. Pertama, tuan-tuan, tuan-tuan pun sedia maklum, cara umumnya Allah menjadikan pattern, kalau bahasa Melayu kata pattern, seorang Nabi majoritinya mempunyai perniagaan, antaranya memelihara kambing. Sebab tu tuan-tuan pelihara kambing untung hari ni. Tuan niat nak ikut sunnah dan kambing kualitinya cukup power tuan sekarang tuan. Tapi kita tu lah contoh dah ada tapi kita tak ambil perhatian, tak ambil semangat. Sekarang baru tahu nilai kambing. Tanya arwah Ustaz Semai Kamus, saya dengan dia selalu dia dengan sebut kambing semangat sungguh. Tuan-tuan para sekalian, dan yang saya nak sebut sini poin Rasulullah selepas itu belasan tahun dia telah ditingkatkan makam untuk membawa tasqif kepada perjuangan ekonomi. Itulah perniagaan. Dibawa bersama dengan perniagaan Pak Ciknya Abu Talib. Dan tuan-tuan pun sudah maklum, kejayaannya membawa pada jutawan Pak Cik dia yang membawa kaum Quraisy cukup hormat dan sayang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok, siapa tak sayang kalau kita di sini ada seorang peniaga yang hebat, kaya dengan perniagaan. Tetapi dia mempunyai ni yang katakan tadi kaitan dengan satu ekonomi, fitrah manusia. Kedua, khuluqul azim, akhlak Rasul yang membawa pada kecermangan dia. Itu antara dua, tuan. Jadi kita sebagai yang kita duk belajar ni, tuan, cubalah bagi semangat dan kita cuba kalau ada rakan-rakan yang menega, cuba pusingkan nawaitu nak ikut Rasul. Yang susah saya tak nafikan, nak bawa kepada khuluqul azim, akhlak tadi. Hari ini kita macam-macam lah, tuan-tuan. Saya pun ada kaitan, dulu terlibat sikit sebanyak bercampur dengan peniaga-peniaga hebat-hebat. Kalau tak tipu, tak untung. Terpengaruh dengan bukan Islam. Kita ada pegangan, keyakinan. Malah saya duk bagi semangat dulu, takkan kita tak yakin Allah dah pandu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa, ikut syiar Allah, yakinlah, menegalah, nanti Allah akan bantu. Tapi tengok Rasulullah ni Allah jadikan model kewajipan kita nak ikut. Susah dulu, senang kemudian. Rasulullah akhirnya, tuan-tuan, daripada dia menega dengan pak cik dia membawa berjutawan, apa berlaku? Akhirnya peniaga wanita yang hebat ketika itu tergerak hati ingin nak macam kita panggil apa, partnership, nak suruh Rasulullah bawa perniagaan dia. Akhirnya Rasulullah bantu dengan partnership tadi, menjadikan dia jadi tingkatkan jutawan yang hebat. Yang kalau ikut dalam sirah tu 3/4 harta dimiliki oleh Siti Khadijah. Tuan-tuan tengok ni, untuk khas wanita. Sebab tu ulama kata harus untuk wanita dia untuk mencari ekonomi, tapi syarat dia kena redha suami, betul tak? Taat pada suami. Yalah, takkan kalau saya pun, kalau bini saya jadi jutawan hebat, takkan saya tak seronok, tak? Tapi syarat kita menanggung, membimbing dia untuk menuju ke jannah. Jaga akhlak dia. Kau isteriku, kau menega, kau jaga akhlak, jaga apa dia punya aurat dan sebagainya. Itu tanggungjawab kita. Itu saya duduk pengat dulu. Sebagai benda tu jadi negatif kita. Patutnya itulah model, tuan. Tak salah wanita dia hebat macam mana pun, tapi kita pembimbing, menjadi pembimbing ketua untuk membawa dia ke jannah.
Biarpun kita contoh macam kalau saya dengan PDM, bini kau tu kerja apa? Bini saya inspektor, saya last corporal. Salah tak? Tentulah di segi logiknya takkan last corporal nak tegur inspektor. Tapi hukum tidak. Hukum tetap membimbing khuluqul azim untuk isteri kita sebagai kita yang ketua. Dia buat salah, kita menjadi kewajipan kita yang menanggung. Tapi tak salah dia cari rezeki. Nama tu dia membantu suami. Ini kaitan dengan sirah Rasul, tuan. Akhirnya Siti Khadijah meminang apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umpama Allah jadikan asbab, Rasulullah tunjukkan model khuluqul azim dan membawa perniagaan kaum Quraisy, respect, hormat. Pasal siapa tak sayang, tuan? Baik akhlak, menega berjaya jutawan, hebat kekayaan. Maka akhirnya itulah bermula Siti Khadijah dengan Rasulullah, dan ketika itulah keindahan dunia. Nak cerita, saya ringkaskan. Maka Rasulullah masa itu ketika dia mendekati umur 40, dia tengok kaum Quraisy ketika itu berhibur dengan keseronokan. Macam kita zaman sekarang, tuan, berhibur dengan dunia hebat, mabuk, pening dan sebagainya. Nauzubillah, tuan. Maka Rasulullah melihat umat ketika itu zulumat tu ila nur, gelap mata hati. Maka Rasulullah telah merintih dengan Allah pergi ke gua Hira. Kita ambil pelajaran, tuan-tuan. Apa dia? Kita ada masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah apa sajalah, maka rintihlah dengan Allah. Tapi tak payah masuk gua lah. Bangun tengah malam tahajud. Dia punya sebelum subuh, walaupun kita lemah, ambillah pulang tahajud, buat 2 rakaat kan sebagai merintih, ya Allah, ya Allah. Yakinlah. Yakinlah dengan hakikat untuk kita bawa, saya sebut tadi, tujuan nak bawa tasqif keimanan kita. Yakin dengan Allah. Nanti Allah campakkan, kalaupun hang tak dapat duit banyak, tapi Allah campakkan sifat hub yang membawa kepada mutmainnatun, tenang mata, tenang hati. Itu yang saya kaitkan dengan solat kita. Buat yang terbaik, semoga Allah campakkan kita. Kata Rasulullah, sifat orang mukmin beriman bertakwa, semoga Allah jadikan solat itu untuk merintih ke jannah. As-salat mutmainnatun, tenang mata, tenang hati. Boleh saya tanya sikit? Ya. Saya nak rujuk kepada cakap tuan tadi mengenai Fatihah. Ya. Nabi membaca Fatihah 7 kali berhenti. Tetapi ramai di antara kita yang mungkin baca yang macam tuan kata tadi itulah 7. Jadi soalan saya, tidakkah ini bercanggah dengan ajaran Nabi? Dan kenapa diteruskan juga? Itulah nak cerita panjang, tapi tak apa. Secara ringkas gini, yang saya fahamlah. Kita banyak bercanggah dengan Rasulullah. Tuan, bukan cakap baca Fatihah saja yang dia sebut tadi, 7 saktah tadi kan. Kita ustaz pun ada. Kalau tuan-tuan pergi dengan Arab, ada dia beritahu, orang Arab baca sedap. Kita Arab tak Arab, kita nak ikut siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di kita ada pegangan. Sebab tu saya kata, qul in kuntum tuhibbunallah, menjadi kecintaan kita pada Allah, dan maka Allah kata, ikutilah kekasih aku. Baru datang hakikat, Allah campakkan nur. Yang saya kata maghfirah kesesang tadi, antaranya solat, kalau Allah campakkan dia mutmainnatun, tenang. Apa lagi tuan-tuan nak sebut? Okey, balik cerita tadi, yang persoalan dia tanya tadi, ramai orang yang tak ikut sunnah. Tetapi kata ulama, dia tidak membawa batal. Cuma fazilat tak sempurna. Macam kita lah contoh. Saya ramai termasuk ustaz-ustaz pun ada, yang mana sempat saya tegur lah. Tok guru pun ada. Ustaz, nak kalang kabut ustaz, solat sampai tak ikut sunnah. Contohnya Allahu Akbar, angkat tangan pun tak separas bau telinga. Itu sunnah Rasul. Tapi dia angkat tangan Allahu Akbar. Sah tak? Sah. Sebab kita mengaji dalam panduan yang mana rukun wajib, yang mana sunat dan makruh dan sebagainya. Maka Tuan Haji tanya tadi, yang seharusnya sewajibnya ikut Rasul tadi, Fatihah 7 saktah. Baca dengan tadabbur. Tadi saya tambah lagi dengan rasa sampai di hati. Itulah ulama kita pandu. Di bawah ahli sunnah wal jamaah kita, menjadi wajib pula baca dengan sir untuk didengar telinga. Inilah kaitan tuan-tuan, nak bawa sampai ke hati. Nampak? Rasulullah pun baca begitu, yang tuan, dia baca sir pun didengar oleh para sahabat.
Maka itu datang ulama buat pandu. Kalau kita solat, saya pernah ditegur, saya ingat lama dah tu masa bujang tu, kita baca kuat Alhamdulillahirrahmanirrahim, dengar dia. Lepas tu dia panggil saya, kau baca kuat ganggu orang solat. Sebab tu datang dalam sirah ni ulama kata ada 3 grade. Pertama, kalau kita baca didengar orang sebelah, maka harus ni nak kaitan dengan supaya baca nak sampai telinga, nak bawa ke hati. Jadi orang kita dah mengaji, cubalah jangan ambil hati. Kalau ada gangguan sikit, terganggu. Tapi kalau motor kat luar lagi kuat bunyi, tak marah pula. Contoh dah. Maksudnya, tapi kalau dia baca kuat sangat, menyebabkan orang yang ketiga dia dengar terganggu, maka makruh. Tapi kalau sampai kuat sangat sampai imam pun terganggu, ramai orang terganggu, itulah buat kata ulama membawa pada haram. Ya. Kaitan dengan Fatihah. Ya. Kalau bertukar huruf, contohnya al-ha bertukar menjadi al-haq, sah atau tidak Fatihah? Tu kalau tuan-tuan yang belajar tajwid faham kan. Dia tanya tu, dia lari tajwid, hukum dia batal lah. Tetapi di sini kita mengaji cara mendalam tasawuf. Ada kala orang yang macam saya minta maaf lah dengan izin. Saya ni pun gigi saya ni ada masalah, gigi palsu. Kadang-kadang saya ceramah pun bunyi berdensing. Rupanya baru saya faham. Dulu kita mengaji, tok guru tu dia bercakap bunyi kan berdensing. Rupanya dia gigi palsu. Jadi Tuan Haji kata tadi, kalau ikut tajwid memang batal lah. Tetapi kalau dia sendiri ini bukan tajwid, ini mengenai makhraj huruf. Ya. Ha menjadi ha. Bukan tajwid panjang pendek umum tak umum. Bertukar huruf, bila bertukar huruf bukan bertukar maksud. Ya, betul. Itu saya kata ada kaitan tajwid lah. Maksudnya kalau dia baca itu bertukar dengan sebab bukan kehendak dia. Macam saya kata dia lah gigi palsu kan, atau orang yang something masalah kan. Maka dikata itu ulama kata harus bagi dia kerana dia tahu tapi dia terpaksa baca dengan bertukar dia punya maksud, macam ha, kha, dal dan sebagainya. Malah minta maaf cakap, saya ni, isteri saya ni orang Terengganu. Saya banyak duduk sana kadang-kadang pergi tazkirah sebenarnya. Orang Terengganu ada beberapa orang saya nampak, dia susah nak sebut short. Jadi saya cubalah dekati dia, rupanya tajwid dia pandai. Cuma dia punya makhraj nak sebut short tu. Short jadi macam mana nak sebut jadi dia tak boleh nak sebut dengan tajuk yang sempurna. Macam tadilah, kalau orang yang ada masalah gigi, kadang-kadang bukan dia tak tahu, tapi dia sebut dah bertukar. Inilah membezakan ulama kata, kalau kita tak mengaji, ni datang membatalkan tadi. Itulah datang hukum wajib belajar. Tapi dia dah belajar, tetapi kadang-kadang disebabkan dengan environment, kerana dah biasa nak sebut short tu tak boleh. Pasal dah jadi apa? Itu pun kalau tuan-tuan tengok dalam sirah pengajian, dia kaitan tajwid, dia kena latih. Dia dah latih tapi tak boleh juga. Di sinilah rosah bagi dia. Bagi dia kan, dia menjadi sin kan. Sin. Itu panjang cerita lah. Sebab tu imam ni kena berhati-hati. Minta maaf kan. Sebab tu tuan-tuan lah menegur. Saya pernah pergi di satu tempat di belah Selangor, tak sebut lah, surau. Saya pergi imam tu baca lain macam, kemudian cepat pula. Lepas tu saya jumpa IJK sembang, dia kata ustaz lain dah tegur, dia duk macam tu lah ya ustaz. Tuan-tuan pergi jumpa Jais, minta buat mengadu, kerana itu tinggi makam dia, sebab dia boleh mencacatkan ibadah. Kita ikut di belakang, apa lagi kita tahu pula boleh membatalkan kita. Lepas tu kita kena mufarakah. Kalau kita tahu tajuk dia tak betul, nampak tuan. Tapi kita tak boleh kempen lah. Kata tuan-tuan semua jangan ikut dia. Itu di segi sudut akhlak dalam sirah tadi,
Cuma kita dah tahu, kita wajib mufarakah. Kita tahu dia baca tajuk tak betul. Pergi mengadu kat Jais. Lepas saya pergi sebulan itu, tak ada imam tu. Wallahualam lah. Saja nak saya tanya tadi, imam dia kena wajib menghayati dengan bacaan tartil dengan terbaik ikut tajwid ni. Sebab dia mewakili kita. Imam ni jadi prevent, tuan tahu. Dia jadi macam apa? Security untuk jaga kita, tuan. Imam atau panjang. Ni ada kaitan dengan sirah Rasul. Bagaimana teknik Rasulullah mendidik para sahabat, imam dan makmum. Sebab tu makmum jangan cakap di belakang. Kalau imam tak betul, makmum gunakan bel hikmah tadi membetulkan imam. Tapi kena pandai lah. Saya bapa masjid saya cadangkan buat tung cadangan. Tuan-tuan masukkan. Jadi pengurusi baca kat imam. Engkau ni makmum ada komplain, kau baca dengan sekian-sekian yang tak betul. Ataupun paling tidak kita tak puas hati kerana imam tu terlalu baca cepat sampai imam bertabur ke belakang. Walaupun dia baca dengan tajuk yang betul. Kerana itu ada kaitan dengan sirah. Jadi komplainlah dengan ikut. Itu antara tolong menolong. Imam pun begitu juga. Imam dia menjadi kewajipan imam menghayati makmum. Saya ingat dulu pertama kali saya datang dulu teknik solat Rasul tu, dia ada kaitan Rasulullah ketika dia sampai di Quba, Rasulullah buat cara terbuka solat berjemaah. Maka Rasulullah bimbing para jemaah, dia pandangkan imam, setelah selesai semua dengan jemaah sampai ke para sahabat gunakan pedang tu buat line, tuan-tuan. Jaga kualiti saf, dia punya sempurna, jangan dipisahkan renggangan. Kalau ikut dalam hadis dia kata jangan sampai seekor anak kambing boleh lalu. Kata ulama paling tidak bau bertemu bau. Kalau Arab dia kaki bertemu kaki kan. Kita tak biasa geli kan. Tapi paling tidak bau bertemu bau. Itu antara yang dipandu oleh ulama tentang sirah bagaimana menjaga kualiti saf. Kerana kualiti saf ni boleh menyebabkan terputus saf, membatalkan hak kita 70%. Kata ulama sah kalau sistem solat dia sempurna ikut tajwid tadi, tapi dia dapat satu. Takkan tuan-tuan datang penat lelah kata orang Melayu, nak dapat ganjaran berjemaah, tiba-tiba besok dia akhirat cari Pak Imam. Kau Pak Imam dulu ni minta maaf lah imam. Maksudnya imam dia kena ambil perhatian. Sebab tu dia datang menghadap makmum, dia pastikan makmum sempurna. Macam saya sebut lah, kalau kita dalam polis tentera, panggil Mat, cepat sikit Mat, kami nak solat ni. Dia kuasa Pak Imam. Oi, Pak Imam ni banyak cakap pula. Kalau kau tak suka kat aku, kau pergi cari imam lain. Tak cerita apa, imam ni power. Maka dia pasti puas hati sempurna, baru dia arahkan Bilal qamat. Tu ikut sunnah Rasul, sistem dia. Tapi kita dah biasa kan. Imam naik ni Allahu Akbar, lantak kau punya pasal. Kan? Kemudian pula dia punya Bilal ambil alih Pak Imam pula. Saf Pak Imam duduk sandar kat belakang lagi. Kan? Patutnya Pak Imam dia naik aja makmum akan bersedia. Dia macam tentera kan. Kita boleh kan? Macam tu. Baris sempurna. Kemudian qamat. Sebab tu dia katakan dalam qamat qarqamatis solatu qarqamatis solah. Maka kita masa tu kita nak dirikan solat, dia punya fanakan dunia, yang kita ingat akhirat. Masa tu tengok 4 sujud dengan penuh rasa hati kita. Sebab tu Rasulullah kata as-salatu mi'raji al-mu'min. Solat bagi orang beriman tu adalah mi'raj. Mi'raj tuan-tuan mengingati benda ghaib, nak bertemu Allah. Tapi kita asyik Isra ada, tak naik-naik. Mi'raj maksudnya di alam ghaib. Betul tak? Tuan-tuan yakin, saya pun yakin. Belum sampai alam kubur, belum sampai di padang mahsyar, belum sampai di sirat, belum sampai surga neraka. Tapi Rasulullah bimbing kita, merasai kita, ya. Allah pun kita tak nampak di mata, betul tak? Tapi kita hazam dengan nilai rasa di hati. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah dalam Quran tu, tidakkah kamu lihat pada diri kamu tu? Maka kita Allahu Akbar, nikmat yang kau kurniakan padaku ya Allah, dengan badan sihat, engkau beri iman dan Islam ya Allah. Itu antara sedikit saya kaitkan dengan Tuan Haji, nak kembangkan sikit tanya Tuan Haji. Kalau kita tahu imam itu tak betul dengan hakikat, apa lagi membatalkan solat, maka kita diam-diam mufarakah lah. Kalau kita barisan depan
Itu ada kaitan fitnah pula. Sebab tu saya ada sikit lah tak puas hati dengan imam tu kerana saya tahu dia ada something wrong. Jadi kita pelan-pelan, jangan tunjuk pula depan orang ramai pula. Sama ada kita balik cari imam lain ataupun dan sebagainya lah. Tu kalau kita, tapi kita tak, jangan kempen pula. Sebab di sini maghfirah, kasih sayang Allah, tuan. Kadang-kadang mungkin ada kelemahan imam, tapi makmum tak terasa, tak tahu. Hanya orang tertentu saja. Macam Tuan Haji kata tadi, dia bacaan dia tu kan, makhraj dia tu ada sikit lari contoh, tak sempurna. Macam saya kata dia. Macam ibinah jadi ibinas. Itulah. Tuan-tuan lah bagi cadangan. Imam menjadikan kewajipan dia sebagai leader. Apa lagi kalau paling tidak saya sebut tadi Fatihah. Jangan fail Fatihah. Kalau ayat tu boleh maaf lagi, betul tak? Lain tuan. Saya cakap secara umum lah. Tuan Haji tanya tu. Tak apa, itu sikit punya ada kaitan dengan yang saya nak cerita tadi, sirah perjuangan Rasulullah ketika dalam hijrah Rasul ni, ketika sampai di Quba, mendirikan dia punya solat berjemaah secara profesional, kata orang Melayu, cara terbuka. Dulu sembunyi-sembunyi, solat takut-takut sembunyi. Kali ini Rasulullah openkan, dan Rasulullah sendiri jadi imam, mengarahkan, dan para sahabat menggunakan, diarahkan buat macam kita lah, kita dah ada line last untuk tumit, tu pun tak ikut lagi. Kan, faham kan? Nak cerita dalam solat ni serius. Sebab tu umpama saya ada sebut, orang barat ambil sistem kita ni antaranya dalam tentera, dalam perbarisan polis, betul tak? Baris. Kan? Tak bergerak dah kita dah. Tak main dah masa tu. Serius. Itu contoh tuan. Rupanya ada kaitan. Kita ni lagi hebat. Dalam konsep sampai ke dalam, bukan sekadar luaran, sampai dalam kita nak reducekan, nak fanakan dunia, lupa sekejap dunia. Latih. Boleh tuan? Saya pun baru belajar, bukan kata saya bercakap ni saya sempurna. Kita cuba. Dia datang gangguan ke? Ni yang kata Imam Ghazali kata tadi. Memanglah musuh dalam selimut, kata orang Melayu. Syaitan dan nafsu memang fitrah mengganggu kita. Tadi kita syaitan dah lari dah. Dia lari sampai Terengganu. Azan tadi kan. Bila kita Allahu Akbar, zung masuk balik. Dia duk ingat ustaz tu datang. Aku pernah makan kopi tu, dia bawa tidak lagi. Contoh tak? Dia datang ingat tu, ganggu untuk kita. Maka kata Imam Ghazali, ketika perjuangan kita, dan Rasulullah pun membimbing, tak nafikan, nak dapat khusyuk ni bukan senang. Saya ingat, saya lupa. Maka Imam Ghazali kata, kalau membantu kamu pejam mata, mengingatkan kamu alam rahim, membantu kamu jadi khusyuk, harus bagi kamu pejam mata. Tengok tu, kata Imam Ghazali. Tapi kita pejam mata, saat pejam, ingatlah kejap, ingat dalam kubur Allah, mak aku, ayahku dah meninggal, kita pun tak rasa takut, gerun. Lepas tu teringat pula, pejam mata, teringat dia punya gambaran dunia yang rumah aku ni elok kalau buat macam banglo tu bagus juga kan. Contoh. Maka celek balik, datang balik perasaan. Tu orang Melayu kata, saat pejam, saat celek. Nak berjuang dapat khusyuk tadi. Kata Imam Ghazali, harus. Tapi tak boleh kempen lah. Sebab dia makruh asalnya, pejam mata ni. Tak boleh tuan-tuan kata, Imam kata, tuan-tuan semua pejam mata, biar khusyuk. Ada orang, buka mata, dia dah faqih, dia mata nampak tempat sujud, tapi hati dia nampak kebesaran Allah. Nampak dalam pandangan yang saya kata, Rasulullah kata apa? As-salatu mi'raji al-mu'min. Mi'raj. Mengingatkan tentang pada masyarakat, datang kegurunan, teringat syurga, bidadari, Ainun Madiah mengambil-ngambil, panggil. Indahnya, datang semangat. Contoh. Boleh tuan? Itu cara umumnya, Tuan Haji tanya tu, ada kaitan juga dengan hijratul Rasul, membina tasqif, membawa kepada solat sempurna ketika di Quba, masjid yang pertama didirikan. Boleh tuan? Pada masa datang panjang, boleh Tuan Haji? Cara umum saya sebut tadi, cerita imam tu sama-samalah. Sebab tu imam jangan kecil hati, perbaiki kalau ada orang tegur. Sebab dia adalah, kalau bahasa Melayu tuan-tuan pun tahu, siapa tak nak jadi Perdana Menteri, gaji banyak ada, diraikan lagi. Contohlah. Begitulah imam. Cuma dalam konsep kita, dalam Islam diajarkan
makruh kita berebut nak jadi imam, kecuali dilantik. Nak macam muazzin, kita boleh berebut jadi muazzin, tapi minta izin lah. Mat, kau bagilah aku peluang, aku nak muazzin boleh, tapi imam tak boleh. Faham tak? Sebab imam ni tinggi makam dia, lagi banyak makmum dia lagi dapat ganjaran besar. Contohlah, kalau saya datang masbuk, saya tak baca Fatihah, tiba-tiba imam rokok, saya nak dapat satu dia punya rukun, saya terus rokok. Siapa yang support? Imam. Imam ni tuan-tuan, fazilat kekayaan dia besar, lagi makmum ramai, lagi banyak ganjaran pahala. Dia boleh bagi balik pada orang lambat datang. Tuan-tuan, ni kaitkan dengan patut spesialnya imam. Di kita, kalau kita rasa tak puas hati, gunakanlah bil hikmah. Nak tegur bil hikmah, buat cadangan apa saja. Jangan duk cakap kat belakang, apalah imam tu cepat, bukan main, aku baru nak baca Fatihah dia dah rokok dah. Ada. Kita baru nak setengah Fatihah dia dah rokok. Ambil macam tu haji. Ini pengalaman saya macam-macam lah. Sifat imam macam ni patut dia sedarlah. Dia bukan dia solat seorang, dia boleh baca dengan laju sikit, tapi dia kena ingat di belakang tu banyak makmum yang macam-macam pasien. Ada yang sakit, ada yang orang veteran nak baca, ambil jalan tengah. Tu sebab imam dia kena macam tadi saya kata, dia naik imam, makmum pun naik. Dia tengok sampai zaman Rasulullah tu, Rasulullah dan para imam, mereka boleh kenal makmum seorang-seorang. Sebab dia menghadap, dia tengok. Tu panjang cerita bagaimana Rasulullah seorang sahabat tu, sampai bila dia sahabat tu tiap-tiap kali dia mesti duduk tepi. Tiba-tiba dia tak datang. Saya lupa nama, nak sebut nama dia. Bila dia punya sekali dalam solat berjemaah tu dia tak ada. Rasulullah tanya, di mana kasih anu ni sekian-sekian? Akhirnya ada seorang beritahu, kata, ya Rasulullah, dia ada masalah sakit. Kalau begitu tuan-tuan yang tidak ada masalah, Rasulullah, marilah kita semua lepas solat ini kita pergi ziarah dia. Tengok, ni nak cerita tasqib imam punya perhatian. Boleh tuan? Tu pada Tuan Haji tanya tu, supaya saya nak tutup ni, lain kali lah kita sambung dalam pukul 9 lebih. Cuma nak kaitkan Rasul SAW ketika dia dalam hijratul Rasul, tuan-tuan pun sudah maklum, dia masuk gua, masuk dia punya gua Hira, sekali lagi masuk dah nak dibunuh, dia transit di Gua Sur. Ketika dia transit di Gua Sur, kemudian dia dalam keadaan tekanan, tuan-tuan bayangkanlah dengan Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya dia nak terus dalam keadaan yang kritikal tadi menuju ke Madinah. Maka Allah turunkan di satu tempat dipanggil Jufah, satu perkampungan. Allah turun dalam surah Al-Qaf, Al-Qasas, minta maaf, dalam surah Al-Qasas Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Ni ada untuk kita ya tuan. Saya ambil sikitlah pada nak tutup ni kan. Nak cerita panjang pula. Kata Allah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran tu, ya Muhammad, untuk kamu laksanakan hududillah, hukum hakam di muka bumi Allah ini. Dan kami pasti akan kembalikan kamu di tempat asal kamu di Mekah. Rasulullah, tuan-tuan bayangkan, semangatlah. Pertama, Rasulullah sedar tanggungjawab susah. Tuan-tuan bayangkan, nak sampaikan satu bab, bila turun wahyu, Rasulullah sampai ada ketika dia punya duduk atas, ada punya di atas kuda, panggil apa? Unta kan. Hampa tu duduk berat. Satu ketika seorang sahabat, saya lupa nama dia, Rasulullah tengah duduk macam ni lah, dekat. Tiba-tiba kaki Rasulullah ni dia terkena dia punya paha dia. Rasa macam batu kena paha aku, kata. Rupanya Rasulullah telah mendapat wahyu, kata itu. Nak cerita berat hakikat tuan-tuan. Itu bau jasmaniah, rohaniah. Ini yang Allah sebut tadi. Tujuan Al-Quran itu diturun untuk kita tuan-tuan, bukan sekadar baca. Ini zaman sekarang kita, bukan main Qori, nombor 1 di dunia, betul tak? Malaysia, alhamdulillah. Tetapi buat tak? Boleh tuan-tuan? Untuk kita juga.
baca ya ganjaran pahala besar, tapi menjadi kewajipan. Sebab tu Tok Guru saya cakap ramai orang baca Quran tapi dia pijak Quran. Apa maksud? Allah tempelak dia balik. Allah pula. Al-Quran apa? Laknat dia balik. Itu ada ayat dia, tuan. Saja kaitkan tuan untuk kita ambil pelajaran. Ambil zaman sekarang tak ada alasan lah kan. Dia ada terjemahan. Ambil tahu, jangan langsung tak tahu. Macam saya sebut tadi, kita baca Fatihah umul kitab, tapi nothing, kosong je. Alhamdulillah. Cuba kita hayati sikit sebanyak. Tengok balik makna. Tengok dia punya tafsir mendalam. Allah Maliki Yaumiddin. Tengok terjemahan cara meluas. Alhamdulillah, segala puji Allah. Itu contoh boleh tuan. Sebagai acara penghujung, ada rezeki kita sambung pula lah. Saya nak cerita tadi bagaimana Rasulullah di makam tadi, kemudian sampai Madinah. Otak saya teringat salah seorang jutawan tadi saya sebut apa, Abdurrahman bin Auf. Tuan-tuan bayangkan, reduce habis kerana lillahi ta'ala, dalam keadaan susah payah berhijrah sampai di Madinah. Kaum Muhajirin Ansar disatukan oleh Rasul. Tuan-tuan bayang, kita satu masjid pun boleh bergaduh. Pasal apa? Disatukan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Ni cerita bukan cerita main-main tuan. Ni cerita serah. Bagaimana akhirnya Sa'ad bin Ar-Rabi' bagi dia, Abdurrahman, engkau sudah tidak ada harta bagimu. Aku bersedia untuk kau ambillah sebahagian hartaku untuk kau gunakan. Tengok tuan-tuan, sahabat Auf dan daripada Muhajirin Ansar ni, untuk kita ikuti. Walaupun kita tak sampai tahap yang tinggi, tapi sekurang-kurangnya menjadi perintis untuk macam kita ni bersama. Allah patutnya tolong menolong, rasa kasih sayang, salam tengok muka. Ini bila nak salam tengok muka, pasal ada dia ni dah ada gelar datuk, baru tengok muka dah. Contoh. Tak kira dia mazratul akhirah, di dalam tu dia sujud bersama kita. Dalamnya Allah redha. Walaupun dia miskin, walaupun dia tak cantik, itu bukan soalan. Kita bukan pandang dunia, kita pandang akhirat. Itu contoh tuan. Maka Sa'ad bin Rabi' kata, tak apalah ya Sa'ad, Abdurrahman, kau tunjukkan di mana pasar. Untuk aku boleh buat perniagaan sedikit, untuk bawa bekalan, untuk aku jadikan bekalan. Tengok untuk akhirnya jadi jutawan di Madinah, Abdurrahman bin Auf. Satu lagi yang saya teringat, Sa'ad bin Rabi' ni offer Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman, aku mempunyai beberapa orang isteri, kau pilihlah mana satu isteriku. Kalau Tuan Haji agak-agak macam mana? Ustaz datang jauh, saya ada isteri, ada 4 isteri. Ustaz pilihlah isteri mana yang Ustaz nak, tapi syarat Ustaz pilih yang tua sekali lah Ustaz. Kita tak. Ni menekan cerita main tuan-tuan. Kerana mereka clean, kerana melihat mazratul akhirah, nilai akhirat. Kita duk nampak dunia. Sebab tu kita sama-sama kadang-kadang boleh cakap di belakang. Minta maaf tuan, untuk saya juga, supaya kita cuba belajar daripada siratul Rasul, hijrah Rasul ni. Banyak yang kita ambil hanya tahu tapi tak ambil praktikal. Tapi kita ada peluang sama-sama tuan, balik pada pangkal tadi. Jadikanlah solat penolong hidup kita, kerana di sanalah ibu perjuangan saya dan tuan-tuan. Janji Allah maha sempurna. Tadi apa tuan? Ibunya jaga kualiti yang Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah kata Allah mereka yang solat mendapat khusyuk dalam solat. Kita dah mengaji khusyuk, dia ada label pula. Tu sama-sama berjuang untuk dapat ahsan allazi halaqal maut al haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Kami nak uji kamu semua, siapakah yang terbaik amalnya. Boleh tuan? Sama-sama berjuang. Saya pun begitu. Bila dah berumur sikit, Allah, untunglah orang muda. Kalau boleh hayati solat terpacak, ingat perjuangan para sahabat. Kita ni nak terpacak macam mana dah, lutut sakit tak, tapi masih syukur lagi lah. Teruskan perjuangan tuan-tuan. Ada rezeki kita sambung pula dah 9 suku. Ampun maaf dah saya, walaupun niat saya tadi otak duk fikir nak cerita sikit sirah di Madinah, bagaimana mendalam sikit tentang tadi ekonomi perjuangan Rasulullah, dan satu lagi khuluqul azim. InsyaAllah aku ada rezeki pula. Ampun maaf yang baik, ambillah sikit pelajaran dan kelemahan daripada saya sendiri.
Hidup kita bukan lama tuan-tuan. Saya pun duk teringat ramai rakan-rakan saya yang lebih muda daripada saya kembali ke rahmatullah. Tetapi yakinlah tujuan kita perbetulkan matlamat kita. Mati bukan jadi alasan untuk saya dan tuan-tuan. Yang kita takut, ya, tak ada. Kita takut persiapan yang kita lemah. Jadi tingkatkan, ambil hijratul rasul, ambil semangat merdeka ini. Merdekakah kamu, kata ulama, melihat pada hakikat apa? Melihat pada diri sendiri. Yang Allah sebut, saya sikit ambil seminit. Allah sebut dalam surah Al-Imran, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Saya pun dulu tahu tapi tak faham. Pertama tentu tuan-tuan sudah maklum, mati Allah sebut setiap kita akan mati. Tapi yang bila sebut mati kita jadi semangat. Itu tujuan dia. Mati itu indah bagi orang yang membawa bekalan yang sempurna. Tuan-tuan, boleh tuan? Kemudian kullu nafsin za'iqatul wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jangan patah semangat nak buat baik. Walaupun sebesar zarah, kata Allah, akan kami balas di akhirat besok. Kalau di dunia tuan-tuan tak nampak hasil, tapi kata Rasulullah, biasanya dunia dan akhirat Allah akan bagi. Tapi Allah janji di akhirat pasti, walaupun sebesar zarah, kita akan nampak balik macam kita tengok CCTV itu. Allah. Buatlah baik walaupun orang tak nampak. Boleh tuan? Man zuhziha 'anil nar, barang siapa yang kata Allah, kami selamatkan kamu daripada api neraka kamu, wa udkhilal jannata faqad fat. Itulah merdeka yang hakiki. Logik akal pun kita boleh terima. Macam saya dulu, merdeka kat dataran merdeka. Balik rumah bergaduh dengan bini. Tak merdeka kan tadi? Contohlah. Mereka hakiki tu, kita nak kejar. Inilah keistimewaan untuk, macam saya dah sebut, untuk muslimat sama juga. Taat pada suami, memang hukum dia wajib. Itu perbezaan isteri. Tapi taat kerana Allah. Walaupun laki aku ni tak cantik dah, laki aku ni dah tak ada duit dah, aku kerana Allah. Ni ada pusing balik kita begitu. Didik isteri kita. Dia tak suka tak suka, kerana Allah tegur. Dah tegur banyak kali, tak mau dengar juga, sekurang-kurangnya kata ulama ada alasan untuk menjawab di akhirat besok. Boleh tak? Itu antara give and take, sama-sama kita berjuang. Memanglah nak cari dunia, memanglah. Bini tengok, laki aku dah bankrupt, duit tak ada, muka pun tak cantik. Laki pun gitu juga, bini aku, kan? Kita ni ada sama-sama tanggungjawab untuk nak menjadikan untuk ke jannah. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah lana ya Allah futuhal arifin. Allahumma zidna ilma fahum la ya'lamun. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntum minadh zalimin. Allahumma yassir wa la tu'asir, innaka ala taysir kull asir. Alaika yassir rabbi tammi bikhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.